Salam sejahtera rakan-rakan dan penonton dari Malaysia. Untuk edisi Asia hari ini, kami akan berbicara mengenai sejenis minuman yang amat penting dalam kehidupan kita, iaitu kopi. Menurut laporan terkini dari institusi penyelidikan World Coffee Portal pada Disember lalu, China telah melebihi Amerika Syarikat dan menjadi pasaran kopi berjenama yang terbesar di dunia. Saja yang diketahui umum bahawa kopi bukan saja merupakan minuman yang digemari ramai, bahkan menjadi kemestian bagi kebanyakan orang di Malaysia kan. Dan pada masa ini, apabila pelancong Cina melawat ke Malaysia, mereka selalu membawa balik kopi putih sebagai cenderamata untuk ahli keluarga atau sahabat. Jadi saja, kenapa kopi putih Malaysia menjadi kegemaran pelancong Cina? Ya, kita tahu kalau di berbagai negara-negara Asia Tenggara, semuanya ada jenama kopi yang sangat terkenal. Macam kalau di Malaysia, kita semuanya tahu ada Old Town, kita pergi ke sana mesti membawa balik kopi putih. Ya. Dan kalau di Indonesia, kebanyakan orang pergi ke sana akan membawa balik macam kopi luwak. Ya. Dan kalau di Asia Tenggara, sebenarnya sudah ada sejenis budaya kopi yang cukup unik di sana. Saya baru baca satu berita dari CNN iaitu China sebagai sebuah pasaran pengguna teh yang tradisional. Sekarang, negara ini memiliki lebih banyak kedai kopi berjenama yang berbanding Amerika Syarikat. Jadi sejak kopi menjadi barang dagangan dan diimport ke pasaran China pada beberapa dekade yang lalu, minuman itu telah mengalami perkembangan yang besar di negara ini. Dan sekarang ia merupakan sejenis minuman biasa yang mudah diperoleh oleh rakyat. Boleh tak saja menceritakan lebih lanjut tentang perkembangan kopi di China dan ada apa menarik yang mengenainya? Ya, kalau penonton kami nak tahu lah, sekarang di China kesemuanya jumlah kedai kopi mencatat lebih 50,000 dan hanya pada tahun 2023 sahaja sudah menambah 58%. Dan ini memang sudah menjadikan China sebagai satu pasar yang paling besar bagi tahun 1914 di Jalan Wang Fujing sudah ada kedai kopi pertama di Begitu lama. di Beijing. Dan kita selepas itu hingga tahun macam 1946 di Shanghai saja sudah ada lebih 300 kedai yang boleh minum kopi. Minum kopi sudah menjadi cukup popular pada masa itu. Dan kalau fasa kedua iaitu selepas tahun 1980-an, yaitu selepas pelaksanaan dasar pintu terbuka, lebih ramai jenama kopi asing sudah masuk ke pasaran China, termasuk Maxwell dan juga Nescafe. Tapi pada masa itu kebanyakannya merupakan macam minuman segera, kopi segera. Ya. Dan selepas itu pada tahun 1997 ada fasa yang baru iaitu ada kedai-kedai kopi yang dibuka oleh orang Taiwan. Sudah dibuka di sekitar universiti di Beijing. Dia sekaligus membawa ini minum kopi menjadi semakin fashion kepada mahasiswa China pada masa itu. Dan budaya minum kopi sudah menjadi semakin popular sejak itulah. Dan selepas itu juga pada tahun 1997 ada satu jenama lagi iaitu amat terkenal pada masa itu Shangdao Cafe, kopi Shangdao. Dia ada satu model yang baru iaitu selain menyediakan kopi juga ada makanan snack yang disediakan pada masa yang sama. Jadi ini pun menjadi amat popular pada masa itu. Yang paling banyak Shangdao Cafe pernah membuka lebih 3,000 hingga 3,000 kedai di seluruh China. Tapi selepas itu perkembangannya cukup besar dan ada satu jenama yang lebih terkenal dari Apa itu? luar negara datang ke China, yaitu Starbucks. Starbucks pada tahun 1999 masuk ke pasaran China dan selepas itu berkembang cukup besar. Khususnya selepas tahun 2000 dia menambah banyak pelaburan di China hingga tahun 2019 sudah ada lebih 4,000 kedai di seluruh negara China. Saya ingat pada masa itu memang kalau orang yang boleh masuk ke Starbucks memesan secawan kopi dan duduk di sana
membuka laptop atau macam menelpon di sana amat fashion ya, macam dianggap gaya fashion. yang Ya. berjaya, orang yang berjaya di sana ya. Dan yang perkembangan yang lebih menarik itu selepas tahun 2019 ada berapa jenama yang domestik punya atau dari luar negara punya menjadikan persaingan di pasar ini semakin dahsyat. Yaitu macam juga ada Arabica, Ciso, Menu, M Standard, Tim Horton, McDonald, KFC, dia juga mengeluarkan Ya. kopi sendiri ya. Dan antaranya ada dua jenama yang domestik sudah muncul, yaitu yang pertamanya itu kopi Luckin. Dia menggunakan memilih jalan yang berbeza dengan Starbucks, yaitu Starbucks dia menarik pengguna duduk di sana untuk menikmati kopi. Tapi kalau kopi Luckin dia menyediakan kopi yang take away ya. Dan harganya juga lebih murah kan? Ya, kalau saya masih ingat kalau sebelum tahun 2019, secawan kopi Starbucks biasanya perlu membayar kira-kira lebih 20 ringgit Malaysia. Ya, Tapi betul. sekarang kalau kita memesan itu kopi Luckin hanya mungkin 6 ringgit saja. Dan sudah 1/3 lah murah. ya, kita sudah biasa untuk menikmati kopi yang berkualiti tapi harganya lebih murah. Dan selepas itu masih ada satu lagi yang menjadi pesaing kopi Luckin, yaitu kopi Coty. Dia mengeluarkan harga yang lebih rendah hingga sekarang sebenarnya kalau kita boleh membeli secawan kopi pada harga pada kira-kira macam 3 ringgit hingga 6 ringgit, ini menjadi satu harga yang amat rasional bagi pengguna di China. Saya rasa ini memang juga amat menarik ya perkembangan minuman kopi di China sejak sekian lama. Ya, saya masih ada satu soalan ya. Pasaran kopi di China begitu besar. Jadi kacang kopi yang kita gunakan dan kebanyakannya diimport ataupun keluaran domestik. Dulu kebanyakan kacang kopi ini diimpor kerana kita semuanya tahu ada beberapa tempat yang sangat terkenal dan mengeluarkan kopi yang paling baik di seluruh dunia dan termasuk juga Asia Tenggara. Tapi baru-baru ini kita tengok di Yunnan ada banyak tempat yang sudah menumpuk kacang kopi macam Bandar Puar yang dulu amat terkenal dengan daun teh ya. Sekarang pun mengeluarkan kacang kopi yang sangat terkenal. Bahkan kacang kopi dari Yunnan sudah digunakan oleh berbagai jenama antarabangsa yang terkenal, termasuk juga Starbucks. Dan selepas itu kita pun boleh lihat ada setengah harga yang diturunkan, khususnya kacang kopi domestik digunakan. Ini sekaligus juga merangsang lagi pasaran kopi di China dan lebih banyak orang boleh membuka kedai kopi sendiri, bahkan mengeluarkan banyak produk kopi yang boleh dikatakan inovatif. Kita tengok baru ini kalau pada beberapa tahun ini, Luckin kopi Luckin telah mengeluarkan berapa produk yang sangat berjaya. Dari segi flavor? Ya, dia masukkan banyak makanan atau minuman tempatan punya ke dalam kopi supaya ada satu rasanya sangat unik lah bagi pengguna, khususnya kaum belia. Kalau pada hingga tahun ini dia mengeluarkan sejenis lagi kopi yang ditambah lagi arak yang tradisional Cina punya, Moutai. Itu kopi Moutai lagi berjaya, yaitu sehingga sehari boleh menjual lebih 5 juta cawan kopi Moutai di seluruh negara. Saya rasa ini semuanya sudah memperlihatkan pasaran Cina memang amat menarik ya. Dia boleh menerima berbagai kopi yang tradisional, tapi juga penuh inovasi untuk menarik lebih ramai penggemar kopi khususnya dari golongan muda supaya semuanya ini sudah menjadikan satu budaya minum kopi yang amat unik juga di China. Seiring dengan perkembangan minuman kopi di pasaran China selama beberapa dekad, budaya minum kopi yang istimewa juga terbentuk di negara tembok besar ini. Dari kedai kopi to go hinggalah kedai kopi butik yang bergaya, rakyat China boleh memperoleh kopi yang sesuai dengan cita rasa dan harga yang berpatutan di mana-mana sahaja. Jika anda ingin melancong ke China, jangan lupa untuk mencuba kopi di sini dan ia pasti tidak akan mengecewakan anda.
Okey, baik. Setakat itu saja perkongsian kami untuk ATC Asia kali ini dan kita akan kembali kepada rakan-rakan di Kuala Lumpur.